Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar nilai-nilai Islam serta warisan bangsa akan terus menjadi paksi kepada arah tuju UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan agar nilai-nilai Islam serta warisan bangsa akan terus menjadi paksi kepada arah tuju Universiti Brunei Darussalam UBD. Titah baginda sesungguhnya kekuatan UBD tidak hanya terletak pada nama atau gagasannya, tetapi lebih utama ialah semangat dan sumbangannya kepada negara mesti berkekalan. Jika itu ada dan terus menyerlah titah baginda, maka itulah tanda UBD berkualiti. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Convocation kali ke-37 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di Majlis Convocation kali ke-37 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah dengan ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan kerana berjaya menamatkan pengajian dalam bidang masing-masing. Kejayaan ini tidak datang bergolek. Sebaliknya, hasil dari usaha para graduan dan sokongan padu para ibu bapa dan penjaga di sepanjang tempoh pengajian di UBD. Semenjak penubuhannya pada tahun 1985, UBD telah berdiri teguh sebagai tunggak pendidikan tinggi negara, melahirkan ribuan para graduan dan telah meneroka pelbagai penemuan ilmu baharu. Ulang tahun UBD ke-40 ini mencerminkan komitmen berterusan dalam pembangunan pendidikan negara. Pada setiap tahun, UBD terus berjaya melahirkan graduan yang relevan, berdaya saing dan berkualiti. Maka sehubungan itu, beta ingin menyeru supaya institusi pengajian tinggi di negara ini terus melangkah ke hadapan menjana kapasiti tenaga intelek yang lebih matang, khusus dalam bidang penyelidikan. Titah baginda juga menegaskan sebuah universiti yang hebat bukan hanya pandai mencipta nama tetapi juga tumbuh bersama masyarakat. Beta berharap nilai-nilai Islam serta warisan bangsa akan terus menjadi paksi kepada arah tuju UBD. Sesungguhnya, kekuatan UBD tidak hanya terletak pada nama atau gagasannya, tetapi lebih utama ialah semangat dan sumbangannya kepada negara mesti berkekalan. Jika ini ada dan terus menyerlah, maka itulah tanda UBD berkualiti. Beta ingin melihat UBD akan terus mendekati masyarakat,
suka mendengar suara mereka dan memahami keperluan bersama. Sesungguhnya, sebuah universiti yang hebat bukan hanya pandai mencipta nama, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat dan mampu pula menyesuaikan diri dengan arus perubahan. Baginda seterusnya bertitah menzahirkan keyakinan inisiatif penubuhan UBD Sustainability Living Lab akan memperkukuhkan lagi UBD sebagai hub ilmu dan rujukan utama dalam bidang penyelidikan dan pengetahuan. Menyentuh komuniti pelajar, beta juga mengambil maklum akan usaha UBD memperkenalkan kurikulum baharu bagi memperkukuhkan lagi pembangunan graduan cemerlang, iaitu individu yang bukan sahaja berilmu tetapi juga bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran. Kurikulum baharu yang dipanggil Gen Pistari yang akan mula dilaksanakan pada September 2026 adalah merupakan satu langkah penting dengan penekanan yang lebih seimbang antara pencapaian akademik dan pembangunan kemahiran insan atau soft skills. Dalam era yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan AI, kemahiran seperti kepimpinan, komunikasi, pemikiran kritikal, dan kebolehsuaian adalah menjadi kunci utama kepada peningkatan daya saing dan kebolehpasaran graduan. Alhamdulillah, beta juga gembira mengetahui penubuhan UBD Sustainability Living Lab yang merupakan platform inovatif yang strategik dalam menangani cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dan industri. Beta yakin inisiatif seperti ini akan memperkukuhkan lagi UBD sebagai hub ilmu dan rujukan utama dalam bidang penyelidikan dan pengetahuan, serta menjadikan UBD kekal relevan bagi keperluan masyarakat dan industri. Pada mengakhiri titah, Baginda merafakkan doa agar UBD akan terus maju jaya sebagai institusi ilmu yang dikalati. Akhirnya, beta sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para graduan yang diraihkan. Teruslah menimba ilmu, meningkatkan kemahiran diri, dan mengembangkan potensi demi masa depan negara yang kita cintai ini. Berpegang teguhlah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah agar setiap usaha dan jarih payah kita akan mendapat berkat serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci kejayaan hakiki bagi dunia dan akhirat. Beta juga mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD, baik yang masih berkhidmat atau yang telah bersara, yang merangkumi para ahli majlis, ahli senat universiti, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai, kaki tangan, pelajar, alumni dan rakan strategik atas segala sumbangan mereka kepada UBD selama 40 tahun ini. Semoga segala usaha mereka akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda
daripada Allah Subhanahu wa taala. Beta mendoakan UBD akan terus maju jaya sebagai institusi ilmu yang digalati. 1,177 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation kali ke-37 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 614 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro Chancellor UBD. Bacaan surah Az-Zumar ayat 53 hingga 57 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Daniel Haziq bin Haji Abdul Ghani, mahasiswa tahun 2 UBD. Innahu huwal ghafurur rahim. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai program Jan Bestari yang akan bermula pada September 2026. Untuk melahirkan graduan yang cemerlang dan holistik. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik seterusnya menyembahkan bahawa program Jan Bestari yang akan mempunyai tempoh pengajian selama 3 tahun dirangka bukan sekadar untuk memendekkan tempoh pengajian, bahkan telah melalui penelitian mendalam bersama stakeholders termasuk sektor industri bagi melahirkan sebuah kurikulum akademik yang transformatif dan pluridisciplinary yang merangkumi modul wajib ataupun compulsory modules dan modul pilihan ataupun elektif. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku Convocation. Daripada 614 graduan, 55 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya pendidikan, sejarah, kesusastraan Melayu, bahasa Melayu dan linguistik, seni, fizik terapan, bioteknologi, kimia, geosains dan sains digital. Tahun ini mencatatkan jumlah penerima PhD tertinggi dalam sejarah UBD. Lima 559 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, kejuruteraan, sains dan sains digital.
Datul Hanania bin Haji Jeffrey, Awang Muhammad Hamid Ihsan bin Laila Raja, Major General Ustaz Datuk Wanita Sri Al-Mahdi Harun, Awang Muhammad Nur Ali Aiman bin Haji Mahali, Tempu Al-Nadira, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan kelas pertama, Awang Legion Ismar bin Muhammad Hazli, Awang Muhammad Hasmi Wafi, Fatullah, Tempu Nur Hayati Amali, Pengiran Haji Umar. Majlis kali ini juga buat julung kalinya menyaksikan penganugerahan ijazah sarjana muda kepada kohort pertama graduan Sains Digital dalam kecerdasan buatan AI, terapan dan kesihatan awam digital. Kelas kedua atas Awang Abdul Hazid Iman bin Haji Abdul Mirasin, Awang Abdul Qayyum bin Haji Muhammad, Awang Amir Zakwan bin Awang Muhammad Rosmi Syahid Daniel bin Sukaini. Terima kasih ya Allah kerana sentiasa mengurniakan aku dengan yang terbaik. Kejayaan Wibi adalah dengan berkat mama bapa. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran khas mengenai hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Antara yang diketengahkan oleh Institut Pengajian Dasar mengenai rangka kerja yang mengubah semula proses penggubalan dasar dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan AI. Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar pula mengenai komitmen negara dalam memelihara hutan paya gambut tropika. Juga dipamerkan penggunaan teknologi drone untuk membentras pembalakan haram dan membantu pengurusan hutan lestari. Sepanjang tempoh 4 dekad penubuhannya, UBD berperanan penting membentuk modal insan unggul dan berdaya saing.
Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Pro Chancellor UBD berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana muda dan diploma lepasan ijazah kepada 563 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dengan kuasa yang ada pada saya, maka saya kurniakan ijazah sarjana muda dan diploma lepasan ijazah kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 263 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan usaha sama Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Kementerian Pertahanan dan UBD. ...264 graduan menerima ijazah sarjana muda Sains Kesihatan, Perniagaan dan Sains dalam Ekonomi, manakala 36 graduan menerima diploma lepasan ijazah. Yang seperti Nur Rahmat Sabaria binti Abdullah, Awang Haikal bin Haji Rushdan, Awang Muhammad Jalin Mary Kuo Wong, Dayang Khairina Izawani binti Haji Pul Hassan, Dayang Murshidah Syahira binti melepasan ijazah pengajian pertahanan dan keselamatan lulus dengan cemerlang meja udara Haji Habib bin Haji Muhammad Dali, Lieutenant Komandan Muhammad Adi Muslim bin Haji Ramli, lulus meja Abu Haji Muhammad Sufyan, Meja Muhammad Yusri Effendi bin Haji Amran, meja udara Bib bin Ghafur, Meja Nur Hafizah binti Danan. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ya Rabbal Alamin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sebagai institusi pengajian tinggi terkemuka di negara ini, UBD memikul tanggungjawab penting dalam melahirkan generasi progresif dan kreatif. Kejayaan yang diraih perlu dimanfaatkan oleh setiap graduan dengan sikap yang terbuka dan berpandangan jauh ke hadapan serta terus komited dalam menghadapi fasa kehidupan yang seterusnya. Para graduan juga perlu terus bersemangat dan yakin ilmu yang diraih adalah bekal yang sangat berharga. Mengkontribut balik kepada Brunei. Saya ingin menjadi seorang akademik yang membawa research yang dapat memberi impak ataupun kesan yang positif kepada Brunei. Saya berharap dapat menyumbang dengan mengisi jurang pengetahuan melalui penyelidikan serta berkongsi hasil kajian yang menyokong pemeliharaan alam sekitar yang berkesan. Brunei memang berada di landasan yang betul untuk biodiversity, tapi masih ada banyak lagi yang kita perlu lakukan, terutama dari segi pengesanan awal dan pengurusan spesies invasif. Saya melihat transformasi digital di Brunei terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan pelbagai pihak yang berusaha untuk membawa perubahan yang bermanfaat. Ahli-ahli Parlimen Muda AIPA YPA Parlimen Malaysia membuat kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara petang tadi. Kunjungan hormat berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Semasa kunjungan hormat, kedua-dua pihak membincangkan peranan pemimpin muda termasuk ahli-ahli Parlimen sebagai saluran kepada generasi muda dalam menyuarakan pandangan serta menyumbang kepada pembangunan negara dan serantau. Kedua-dua pihak turut menzahirkan komitmen bersama untuk memperkukuh kerjasama serta membina masa depan yang lebih inklusif bagi generasi yang akan datang. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat daripada delegasi diketuai oleh Yang berhormat Datuk Indra Muhammad Shahar bin Abdullah, Ahli Parlimen Malaysia selaku pengerusi Komiti YPA. Perbincangan juga menyentuh isu pendidikan termasuk pengangguran dan jurang dalam peluang pekerjaan. Institut Perkhidmatan Awam sedang menjalankan program-program Civil Service Leadership Pipeline CSLP iaitu program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan EDP SGO ke-32, program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO ke-36 dan program eksekutif muda YEP Kohort 10. Pagi tadi, salah satu modul program berkenaan diadakan iaitu sesi dialog eksekutif bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. So, when you are a GLC, you start to look at your cost of operation, your revenue. Sesi dialog membincangkan tajuk rangka tindakan ekonomi untuk negara Brunei Darussalam, pertumbuhan ekonomi dan kepelbagaian melalui teknologi dan inovasi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah antara lain mengongsikan keadaan ekonomi negara secara am dan status perkembangan sektor-sektor keutamaan negara. Juga ditekankan peranan teknologi dan inovasi di dalam usaha pembangunan dan mempelbagaikan ekonomi negara. 87 orang pegawai dari kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan menyertai program-program tersebut. And that was the only time we gave them. Until today, they haven't asked for more money. Mesyuarat Ketua Pengarah Jabatan Imigresen dan Ketua Bahagian Hal Ehwal Konsular Kementerian Luar Negeri DGICM ASEAN merupakan platform penting untuk memperkukuh kerjasama dan dialog dalam kalangan negara anggota ASEAN mengenai hal ehwal imigresen dan konsular. Perkara tersebut digariskan oleh Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada majlis pembukaan rasmi DGICM ASEAN ke-28 dan mesyuarat berkaitan. Majlis diadakan pagi tadi di sebuah hotel di Gadong.
It plays a vital role in enhancing the facilitation of intra-ASEAN travel, addressing cross-border challenges, and advancing collaborative efforts on regional mobility, border management, and the development of immigration policies. Lebih 120 orang menghadiri mesyuarat terdiri daripada ketua-ketua pengarah imigresen dan delegasi daripada negara-negara ASEAN termasuk Timur Leste selaku negara pemerhati serta wakil daripada Sekretariat ASEAN. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 terus dimeriahkan dengan pelbagai acara. Di Ibu Negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan Malam Pop Yeye yang dikendalikan Kugiran di Idaman. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Darah Belait disemarakkan dengan persembahan Malam Muzika anjuran JKF Entertainment. Persembahan teater Pendekar Awang Maharu pula menjadikan pentas perayaan di daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan dikendalikan oleh kumpulan Latop Entertainment, Explore Magic Studio Production. Manakala di daerah Temburong, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan Malam Kugiran bersama The Night Seeker. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Kesihatan Penaga dengan kerjasama Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC dan sekumpulan pelajar perubatan tahun 3 Universiti Brunei Darussalam menganjurkan inisiatif kesihatan masyarakat bertajuk Pumping Hope, United Blood Donation and Kidney Care. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Acara yang dibukakan bagi orang ramai bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan buah pinggang di samping menggalakkan pendermaan darah sebagai usaha berterusan mempromosi kebajikan awam. Perkhemahan motivasi program intervensi pendidikan PIP Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta. Perkhemahan bertujuan menanam semangat yang positif dan membangun bagi membantu mereka meraih kejayaan dalam kehidupan. Majlis penyampaian sijil diadakan di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Rimba. Hadir Awang Haji Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan perkhidmatan korporat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. 166 orang pelajar terpilih menyertai perkhemahan motivasi berkenaan. Mereka terdiri daripada para pelajar tahun 6, 11 dan darjah 6 sekolah agama dari 8 buah pusat kelas tuition program intervensi pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di seluruh negara. Beberapa premis makanan di negara Brunei Darussalam telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit bagi bulan Jun 2025, sama ada bagi permohonan baharu atau pembaharuan oleh Majlis Ugama Islam Brunei. Bagi senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang telah diberikan sijil halal atau permit halal Majlis Ugama Islam Brunei, lari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama atau boleh merujuk Instagram bahagian kawalan makanan halal. Sebahagian jalan di Jalan Bunga Kuning Seria akan ditutup sementara esok 14 Ogos. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan disebabkan bagi menjalankan kerja pembaikan paip pembentung yang akan bermula pukul 8.30 pagi hingga kerja-kerja selesai.
Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Saingan kempen kejohanan bola sepak Liga Super Malaysia bagi musim 2025-2026, pasukan DP MMFC meneruskan saingan semalam menentang Selangor FC. Dalam perlawanan tersebut, DP MMFC tewas 0-3 kepada Selangor FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Petaling Jaya, Malaysia. Liga Cabaran AFC. Juara Liga Super Brunei musim lepas, Kasuka FC meneruskan aksi menentang Phnom Penh Crown FC, klub dari Kemboja, semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas tersebut, Kasuka FC tewas 6-0 kepada Phnom Penh Crown FC. Kejohanan bola sepak Piala Keputeraan 2025. Dua perlawanan peringkat kumpulan B berlangsung petang kemarin menyaksikan pasukan Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri masing-masing meraih 3 mata penuh setelah menewaskan lawan masing-masing. Di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas, Jabatan Perdana Menteri berjaya menewaskan Kementerian Pertahanan dengan keputusan 2-1. Sementara itu, di Kompleks Sukan Temburong pula, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menundukkan Kementerian Pendidikan dengan keputusan 8-0. Melangkah mendepan bersama, mengkaji ilmu bersemangat mulia. Kami pewaris nusa bangsa, tuju ke arah kesempurnaan insan. Universiti Brunei Darussalam melahirkan pemimpin masa depan. Kami sedia sahut cabaran demi membangunkan kemajuan dan berbakti pada negara, berpegangkan falsafah negara. Kami generasi pejuang negara, berinovasi tradisi kecemerlangan, bertekad dan berazam mencapai cita-cita, membinakan harapan nusa anak bangsa, memegang ikrar dan yakin pasti cemerlang.